biasanya both lah height and weight you. Or we can also measure change in fresh weight and dry weight. Dia bagi pada you kat sini definition apa tu fresh weight, apa tu dry weight. Dry weight ni refers to berat you selepas kita buang air. So untuk human tak mungkin lah kita boleh buat. There is no way teacher boleh measure your dry weight sebab teacher kena drain all the fluid out of your body. It's almost impossible. So method ni hanya digunakan for mostly plants. Alright, it's suitable for plants because the organism has to be killed. We can't really do this simply untuk measure weight animal atau human. Okay, so untuk plant biasa you akan jumpa dry weight dia berapa. So dry weight tu will actually correspond directly kepada bilangan sel dia lah. Okay, because your weight badan you akan dipengaruhi oleh berapa jumlah fluid yang ada dalam badan. Bukan exactly the number of cells. Okay, so if we remove the fluid then kita tahu straight away itu represent the exact number of cells kind of lah. Okay, but for most other organism kita akan guna fresh weight lah. Fresh weight you measure macam tu lah, duduk atas penimbang, ukur berapa berat you macam tu. Okay, or ukur ketinggian you. That's how we do it. But you do have to be wary bahawa dia ambil kira the fluid intake lah. Kalau banyak minum air terlebih then chances are your weight akan fluctuate sikit lah. Okay, ini akan lebih nampak obvious untuk organism yang kecil sebab dia punya weight will change quite drastically bila dia ada banyak fluid dalam badan. Okay, so dia tengok dia cerita pada you this parameter is measured for a certain amount of time. Kita akan ambil bacaan dalam berkala, masa yang berkala. Okay, setiap tahun ukur tinggi you, setiap tahun ukur berat you untuk measure growth you. Okay, so itu untuk measurement of growth. Ini yang biasanya kita akan ambil kira kalau dalam amal lah, bila you buat eksperimen nak measure weight, nak compare before and after, then we can go for either okay, increase in size or increase in volume. Yang ni dua-dua kena timbang atau ukur panjang lah. Increase in size kita ukur panjang guna pembaris. Increase in volume biasanya kita akan timbang pakai weighing balance. Dry weight dan fresh weight dua-dua kita timbang lah. Okay. However, dia mention pada you untuk insects, they might undergo different processes. Okay, growth, dia masih growth. Cuma you tak boleh nak ukur directly berat atau size dia, okay, because they tend to change appearance. So itu yang disebut kat sini. Specifically dia mention insect simply because insect might undergo this process that we call metamorphosis. Cuma metamorphosis ada dua jenis, okay, either the insects undergo complete metamorphosis atau incomplete metamorphosis. Kalau bahasa pasar mudahnya, complete metamorphosis ni dia masa kecil lain dengan dia masa besar. Kalau incomplete metamorphosis ni perubahan rupa dia tak ketara. Macam masa kecil tu you dah tahu dia besar akan jadi apa, macam tu lah. Okay, so the two examples given to you here for complete metamorphosis yang paling common yang chances are semua orang tahu atau semua orang dah observe is butterfly lah. Okay, kalau you nampak dia bagi pada you the life cycle. Ini life cycle of the butterfly. Okay, daripada dia jadi egg, daripada dia egg, then dia akan hatch into ini bentuk dia sebagai baby. Okay, larva dia ialah caterpillar which is completely different from the adult form. Alright, so kalau you tengok dia cerita pada you kat sini, insects like butterflies undergo complete metamorphosis. There are 4 different stages of growth. Okay, ada egg, ada larva, ada pupa, ada adult. Alright, so dia start dengan egg, then you have the larva which becomes a pupa, okay, and then baru dia jadi adult. So form antara dia punya larva dengan dia punya adult is very much different lah sebenarnya. Dia tambah je lah, tambah wings je. Tapi you cannot, kalau you tak pernah tahu dia ialah butterfly, then you cannot tell daripada baby dia tu, daripada larva dia tu dia akan jadi butterfly. Ini the case yang sama macam lalat lah. Okay, lalat undergoes complete metamorphosis. Kalau you tengok sampah sarap, tengok ulat sampah tu, itu lalat itu larva lalat. So bila dia dah membesar dia akan jadi lalat. So they have very different appearance masa dia larva, masa dia kecil baby. Jangan guna perkataan baby teacher guna ni bahasa pasar untuk fahamkan you. Masa dia larva dengan dia adult, the appearance is very different and they undergo the change tu masa dia dalam stage pupa.
Okay, so ini yang dia simplify pada you tak perlu tahu apa yang berlaku pada dia in each step. You hanya perlu tahu dia ada 4 stages. Dari egg dia berubah jadi lava. Once the egg hatch, dia akan keluar sebagai caterpillar, which is the larva form of the butterfly. And then once dia reach a certain mature age, dia akan transform into a pupa. Okay, so masa pupa dia bagi tahu pada you apa yang berlaku ialah rapid development. Okay, development dia di sini chances are dia undergo a lot of specialization lah. Dia bina wings dia, dia keraskan badan dia. Alright, and then once the pupa has complete transformation, then the adult form akan keluar, which you will have the adult butterfly. Okay, selalunya almost all insect life cycle dia pendek lah. Alright, cuma butterfly rasanya dia boleh live for a few weeks mungkin. Kalau certain flies, kalau you pernah baca ada flies yang hidupnya sehari je, sehari 2 hari je. So dia hidup untuk bertelur, jadi larva, then cepat-cepat tukar jadi pupa, jadi adult, make, bertelur balik. Macam tu. Okay. Kalau you tengok, the other example yang dia bagi pada you, which is grasshoppers, they undergo incomplete metamorphosis. Dan incomplete metamorphosis, dia ada feature which kita panggil stage of ecdysis. Okay, stage of ecdysis ni has to happen because of certain characteristics of the organism. Biasanya disebabkan oleh kulit luar dia yang keras. Okay, dan kalau you tengok, dia hanya ada 3 form, which is the eggs, the nymph. Okay, cuma nymph dia tu akan berubah every time dia undergo ecdysis, dan perubahan dia tu dari bentuk saiz badan dia. Dia makin memanjang. Sebab apa yang dia buat ialah dia bersalin kulit. Okay, tapi dalam semua phase dia dipanggil nymph sehingga dia jadi adult. Alright, so sehingga dia jadi adult tu dalam setiap phase dia akan undergo kita panggil bukan hatching. Apa dia panggil bahasa Melayu? Shedding. Okay, dia bersalin kulit. Dia shed the outer exoskeleton. Kita akan tengok sekejap lagi. Tapi tolong belajar untuk bezakan these two. Alright, kalau untuk complete metamorphosis, dia akan ada 4 different stages. Incomplete metamorphosis, dia hanya ada 3 stages, dan the appearance is very much similar. Dia punya nymph atau dia adult. Okay, boleh? Mudah je. Teacher tak perlu nak discuss too much sebab buku teks you memang simplify benda ni, dan I don't see any question yang minta you cerita secara detail. So apa yang dia simplify, kita simplify lah. Alright, ini dia cerita pada you in terms of, tadi kita discuss in terms of appearance. You tengok rupa makin tinggi, makin besar, makin berat. But kalau kita ubah that into information, biasanya kita akan transfer dia dalam bentuk graph macam ni lah. Okay, kita panggil dia growth curve. Okay, growth curve ni biasanya ialah graph yang tunjuk different stages in the growth of organism. So kalau you tengok yang paling common, kita akan dapat sigmoid growth curve. Sigmoid ni teacher rasa you tahu dia bentuk S macam tu lah. Okay, dan this growth curve you boleh pecah dia kepada different phases. Ini phase biasa untuk human dan organism yang lifespan dia lebih kurang macam kita atau lebih panjang daripada kita. So usually mammals, reptiles, dia akan ikut this kind of growth phase lah. So kalau you tengok, growth phase dia berlaku dalam 6 phases, okay, which are the lag phase, exponential phase, stationary phase, maturity phase, senescence and death phase. Bahasa dia patutnya make sense to you. Okay, lag ni maksudnya growth yang sangat slow, exponential ni laju. Dia naik dengan sangat cepat dan naik dengan kadar yang tak sekata. Okay, stationary ni bermaksud duduk diam-diam, tak ada perubahan. Alright, maturation, matanglah. Senescence ni ialah dia hilang berat. Okay, senescence ni is degradation, dia makin berkurang. Death tu matilah. Okay, so kalau you tengok kat sini, you boleh baca, dia dah ringkaskan each phase for you. I am not going to go through each one of them. You boleh baca dan fahamkan. Okay, but you should have an idea of based on the name of the phase. Okay, kalau lag ni slow, so growth rate dia very low. Sebab di sini dia hanya menambah bilangan sel sahaja.
And then kat sini ialah growth rate. Kalau human, exponential phase kita masa you baby sampai you remaja tu lah. Okay, that's when your growth spurt you berlaku dengan sangat cepat. Okay. And then you will come a point di mana the stationary phase ni growth rate will start to slow down dan dia akan jadi constant atau zero growth rate you bila you dah reach maturity phase lah. Okay, ini phase adult. Right, kalau dalam bahasa biasa kita panggil dia dah adult, dia dah dewasa. Okay, senescence ni penuaan. Okay, they are going through the process of aging and then matilah. Okay, so ini berlaku to all organism, cuma dia punya timeline dia mungkin beza. Dia akan undergo the same growth phases, cuma timeline dia mungkin kat sini berbeza lah. It can be weeks or months or years. Tengok organism apa you tengah tengok lah. Okay, dan plants might also undergo similar. Cuma plants dia ada perubahan sikit di bahagian ni lah. Okay, kita akan tengok nanti. Tapi untuk growth in plants, you akan belajar dia di form 5. Right, so you might come across a different growth curve in plants, slightly different sebab dia punya lag phase dia tu ada perubahan sikit. Tapi for most animals, dia akan ikut yang ni. Kecuali yang kita cakap tadi, organism that undergo incomplete metamorphosis. If they undergo incomplete metamorphosis, apa yang dia akan undergo ialah graf yang macam ni. And one of the reason is because of the presence of inilah. Okay. Bila dia ada exoskeleton, exoskeleton ni ialah skeleton luar yang keras. Macam you pakai body armor lah. Okay. Your body cannot expand beyond the size of the armor. Okay. So untuk dia, untuk this organism, badan dia tak boleh nak memanjang melebihi saiz exoskeleton dia sebab exoskeleton dia keras. So in order untuk dia memanjang, what they have to do is actually to shed those exoskeleton lah. Dia kena buang, dia kena shedding tu apa, bersalin kulit tadi. Okay, and proses bersalin kulit dalam sains kita panggil ekdesis. Okay, so kalau you tengok, kita fahamkan graf ni. Masa dia egg, obviously saiz dia tak akan membesar lah. Saiz egg bersatu je. Okay, bertelur tu bersatu je lah. Cuma the fetus dalam tu akan membesar. But we consider growth rate in terms of body length. Okay, sebab dia ukur kepanjangan badan. So telur tak ada perubahan. Sebab tu dia straight line dia, ini constant lah. Okay, the body length dia constant sampai dia hatch. Alright, dia hatching, dia akan keluar anak, kita panggil dia instar. Okay, instar atau nymph lah. Okay, ini benda yang sama. So instar satu dia akan grow. Okay, ni dia hatch, and then once dia dah hatch, dia punya exoskeleton dia akan mula mengeras. So at that point, growth dia tak akan bertambah. Okay, size dia tak akan bertambah sebab exoskeleton luar dia tu tengah restrict size dia. Until dia reach one point, dia bersalin kulit. Okay, ini point dia bersalin kulit. Bersalin kulit ni bermaksud dia buang the outer exoskeleton, so badan dia jadi lembut. Dia tak ada skeleton luar. So masa tu dia boleh memanjang. Dan memanjang dia tu berlaku bila ni. Kalau you tengok how ekdesis happen, dia cakap a new exoskeleton forms underneath the old. Yang baru dia bentuk di bawah yang lama. Tapi yang lama tu akan ambil masa sekejap sebelum dia mengeras. So dalam masa tu, what the insect will do is dia akan increase volume dia by sucking in air. Dia akan sedut udara banyak-banyak untuk increase badan dia. So that bila exoskeleton tu mengeras, dia mengeras di size badan yang besar. Okay, so this allow dua benda lah. Alright, the expansion of the body will allow the exoskeleton yang lama to break. Okay, pecahkan, buang exoskeleton yang lama, and the insects with the new exoskeleton ini akan emerge, tapi exoskeleton dia tu masih lembut, so dia ada masa untuk expand its body one more time sebelum exoskeleton tu hardens. Bear in mind masa tu could be hours, could be just days sahaja. Okay, so kalau you tengok kat sini dia ambil masa time dia lah, sebab tu teacher cakap tadi insects lifespan dia pendek sahaja. Okay, but during that time, ini masa ini sampai point ini ialah growth dia lah. Okay, tempat dia akan memanjang in body length. Right, so bila dah exoskeleton dia dah mengeras, exoskeleton yang baru dah mengeras, then dia punya growth akan berhenti dulu, remain constant, size badan dia akan remain constant sampai dia reach one point, dia boleh shed the exoskeleton, bina yang baru pula.
And the step happen a few times lah depending on the organism. Tengok certain insects, okay. Most insects dia akan undergo up to 3 to 4 cycle, right, before eventually dia reach adult. Once dia reach adult, size dia akan remain constant di situlah. So dia dah membesar sampai mature phase. Ini phase yang matang, phase yang dah boleh buat reproduction. Okay, sebab tu teacher mention tadi organism macam insects dia membesar untuk dia reach maturity sahaja. Once dia reach maturity dia akan reproduce and then dia mati lah biasanya. Okay, so once dia dah sampai adult dia akan boleh reproduce, dia akan bertelur, then dia mati, proses akan berlaku untuk anak dia macam ni lah. Okay, boleh faham? Boleh. Alright. Apa yang you kena tahu ialah biasanya soalan akan tanya, kalau soalan objektif dia tak akan bagi label-labelnya, dia akan tanya you di mana ecdysis tu berlaku lah, which point. Dia cerita explanation ni, contohnya dia tulis explanation ni dan dia minta you bagi tahu point mana antara graf ni yang tengah describe proses ni. Okay, dia ialah point ecdysis ni satu point, bukan dia proses yang panjang. It's a single point di mana allows the body length to increase. Itu ialah proses ecdysis. Okay, point di mana pertambahan panjang badan dia mula berlaku. Alright, kalau dia tanya di mana proses growth dia, then it's this point. Okay, growth dia ialah garis yang memanjang ni. Ini growth dia. Okay, kalau dia tanya you apa berlaku masa sini, ini ialah growth dia ialah 0. Dia tak ada pertambahan berat badan atau panjang badan. Okay, horizontal part of the graph indicates 0 growth. Okay, dan nama dia ialah instar at that point lah. Alright, so kalau you tengok dia cerita bawah pada you, the stages between ecdysis are called instar, and at this stage the instar is known as nymph. Ini yang kita sebut tadi, instar dan nymph tu benda yang sama lah, so to speak. Okay, cuma stage tu, nymph tu ialah nak kata nama dia, instar tu ialah stage dia. Okay, kata nama you masa tu ialah you kanak-kanak, you berada di stage, you berada di stage apa masa kanak-kanak, you berada di, oh my god, you duduk di stage ni. Okay, phase apa dia berada? Dia berada di exponential phase, dia masa tu dalam keadaan kanak-kanak. So kalau untuk insects tadi, dia berada di phase instar. Okay, dan dia masa tu ialah seketul nymph atau seekor nymph. Macam tu lah. Alright, jangan tertukar terms tu. They actually represent the same thing, cuma kata nama kata kerja tu je lah. Alright, so kalau you tengok soalan dia, I mention tadi dia tak ada soalan yang sangat complicated. Yang paling biasa keluar ialah number 4 lah. So dia tanya apa yang berlaku masa ecdysis. So apa yang dia nak you cerita ialah ini. So bear in mind soalan ni boleh jadi 4 markah lah. Ini 4 markah ni boleh jadi soalan esei dah ni. Soalan esei bentuk tertutup. Okay, ini esei respon tertutup sebab dia ialah fakta. Okay. So, itu sahaja sebenarnya yang kita nak discuss for this particular part. Dan kalau you tengok soalan summative practice, dia tak ada soalan berkaitan dengan growth. Semuanya berkaitan dengan reproduction. Sebab most of the time reproduction lebih popular lah berbanding growth. I won't say the same will happen dalam setiap kali SPM. Cuma trendnya ialah very rarely dia keluar satu soalan besar pasal growth sahaja. Okay, selalunya dia akan combine dengan reproduction. Okay. Ada soalan setakat itu? Alright, I mention hari tu sebab ini sangat mudah. Growth ni sangat mudah. It might be a bit more difficult nanti bila kita tambah dengan growth in plants lah. Tapi growth in plants will wait sampai tahun depan. So, apa yang teacher minta you buat ialah tengok whenever you finish a chapter, tolong tengok self-reflection sebab self-reflection is for you to self-reflect on your understanding. So, tengok setakat mana yang you faham. I mentioned previously, growth hanya ada 2 point sahaja. Ini je yang dia minta you fahamkan. Dia memang simplify sungguh-sungguh. Sebab tu teacher ajar you simple. Unless later on kita jumpa soalan yang tak simple, then kita add to the information. Otherwise, kita stick dengan apa yang ada dalam buku teks for now lah. Okay, teacher minta any of the questions yang teacher tak minta you jawab atau tak minta you hantar,
tolong buka ini answer scheme ni, scan QR code ni, dan kalau boleh print. Kalau tak boleh print, make sure you simpan supaya you boleh baca. Soalan macam ni apa jawapan dia? Soalan macam ni apa jawapan dia? I think I mentioned to you before, essay question obviously ialah essay question lah. Enrichment pun selalunya ialah essay question, tapi ini ialah essay open. Okay, respon terbuka. Biasanya dia ialah soalan respon terbuka. Okay, dan ini yang antara yang cikgu-cikgu bimbang untuk pelajar lah. So teacher minta tolong, tolong kalau malas untuk jawab sendiri pun, tolong tengok soalan, match dengan jawapan. Supaya soalan tu you tahu apa jawapan dia. Okay, boleh pelajar? Boleh. Essay teacher due hari ni tu. Siapa yang tak buat lagi essay pasal reproduction tu, health issues related to human reproductive system, teknologi berkaitan reproductive system tu, sila hantar ya. Sebab kalau keluar dalam exam, teacher akan berlepas tangan. Teacher dah suruh you buat. Bukan salah teacher tak mengajar. Okay, cuma salah tak salah tu pun, benda kedua yang penting apa yang teacher nak ialah you ada that knowledge supaya suka ke tak suka you akan sit for exam. So that kalau you sit for exam, at least you boleh jawab lah, knowledge ni ada. Alright. Okay, I think I'm going to end the lesson here. Sebab dah habis syllabus form 4 kita. Kita dah tamat. Esok kita tak ada kelas sebab esok cuti. So starting from next week, apa yang akan berlaku ialah sebab teacher tanya dengan TPKA, according to TPKA, kita hanya akan start your form 5 syllabus selepas ujian semester you. Tapi teacher akan discuss jugalah dengan unit bio kalau perlu kita terus masuk chapter form 5. Kesian sebab mungkin kita akan spend 1 or 2 weeks untuk revision lah. Okay, teacher akan spend 1 or 2 weeks untuk revision sebab ujian semester you, teacher takut berlaku, chances ujian semester you memang akan berlaku secara bersemuka, bertulis. So probably full format lah. You akan jumpa soalan objektif, structure dan soalan essay. You tak akan sit for paper 3 insyaAllah. You tak akan buat amali lagi. Tapi structure dan essay you akan jumpa. So teacher minta sangat-sangat baca syllabus yang topik-topik yang belum diuji dalam semester 1, dia akan diuji dalam semester 2. So baca, kalau tak mampu jawab soalan, at least access the answer supaya soalan-soalan tu you tahu jawapan dia. Okay? Boleh belajar? Boleh teacher. Alright, I will end the session here. For our next class minggu depan, kita akan spend masa untuk buat revision. So fikir-fikir topik mana yang you nak revise, fikir-fikir soalan apa yang you nak tanya. It will be random. Okay, teacher akan jawab apa sahaja soalan yang you tanya. Make sure you tanya soalan yang boleh membantu you improve your marks, itu sahaja. Okay, teacher tahu some students suka tanya soalan di luar daripada syllabus and I'm more than happy to answer that. Cuma if it's not going to help you in exam, then I would say it's useless. Cuma it's not going to be helpful sangat lah. Okay, so fokus dulu kepada benda-benda yang boleh membantu you dalam exam. Once you are done with that, then nak keluar pergi mana dalam syllabus pun boleh, tak ada masalah. Okay, so prepare questions or topic or subtopic. Teacher tak nak dengar ada pelajar yang cakap, teacher saya tak faham the whole thing. Tak nak. Baca dulu. Okay, whatever subtopic atau sentence atau paragraph dalam buku yang you tak faham baru tanya supaya kita boleh go through balik. Boleh? Boleh teacher. Boleh teacher. Okay, then that's all then for today. Thank you for your attendance and your attention. I will see you guys